Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap Malam tengah setting lagi. Tengok bateri tinggal berapa sebab tadi bateri low. Okey, cukup tu. So, kalau charge tak boleh nak tarik jauh sikit. Sekejap ya. Okey. So, bilik malam ni lighting dia tidak memberangsangkan. So, malam kena okey. Ni adjust sedikit. Lewat 5 minit. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia berpusing pula. Macam. Okey. So, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey. Sudah macam kening terlebih daripada tudung pula hari ni. Okey, so siapa yang baru masuk, adakah you guys boleh dengar Mak Lang dengan jelas? So boleh komen you guys menonton Mak Lang daripada mana. Okay, so Alhamdulillah hujan malam ni dah berhenti. Awal tadi hujan, petang tadi dah hujan. So dia berhenti awal hari ni, Alhamdulillah. So dapatlah Mak Lang berkongsi topik yang kita tertunda daripada minggu lepas. So Alhamdulillah Allah bagi peluang, Allah pemudahkan. So insyaAllah hari ni Mak Lang akan bawakan topik rentetan daripada 3 kunci peti kejayaan, iaitu kunci yang pertama iaitu ketenangan, dan yang kedua adalah ketenangan, yang kedua apa? Kesyukuran, dan yang ketiga adalah kebahagiaan. So sebab itulah topik hari ni Mak Lang nak bawa, bahagiakah aku? So cuba tanya kat diri kita, kita ni bahagia ke? Kan? Dah cukup bahagia ke? Okay, dah cukup ke? Dah. Cukup ke cukup sangat? Okay. Kenapa lighting tu dia nampak di situ? Okay. Sebelum ni tak nampak pun kat laptop ni. Okay. So, siapa yang baru menonton, boleh komen anda menonton Mak Lang daripada mana. Okay, insyaAllah semoga Allah memudahkan line Mak Lang malam ni. Sebab semalam live pun dia tiba-tiba terkeluar. Okay, so adakah anda dapat mendengar Mak Lang dengan jelas, audio dan video Mak Lang jelas ataupun tidak? So boleh komen. Okay, so hari ni Alhamdulillah, walaupun pagi tadi ada sedikit cabaran dekat rumah ni. So kami baru dapat mandi tadi, Alhamdulillah. Dapat mandi, segarkan badan. Dapat segala isu pun dah selesai. Cabaran tu pun dah selesai, Alhamdulillah. Allah datangkan seorang yang betul-betul pakar tentang dia, tentang perkara tu. So Alhamdulillah, ayah Mak Lang rasa lega dan ayah pun dapat belajar sesuatu hari ni. Okay, dan tiba-tiba petang tadi Mak Lang bawa naik satu benda. Mak Lang rasa Mak Lang kata stop, aku lambat lagi. Apa benda lagi yang sampai ni? Tada! Hari ni sampai lagi sesuatu, Alhamdulillah. Daripada anak murid Mak Lang, daripada Kelantan, you guys. So terima kasih Hafizu. Hafizu ni dia buka kedai barang-barang produk Muslim. Produk apa? Hai Kak Jo, Assalamualaikum Kak Jo. Apa? Hafizu. Kak Jo boleh tolong tag Hafizu tak? Apa ni? Mak Lang dapat hadiah daripada Hafizu ni. Dia bagi bihun Pak Iza. Dia bagi Mak Lang perencah untuk masakan daripada brand Hilal. So dekat kedai Hafizu ni semua barang-barang yang barang daripada Muslim. BMF punya. Ni ada garam bukit. Garam bukit. Lepas tu ada sos cili daripada Bumi Hijau. Macam tahu je sos cili kat rumah ni dah habis. Lepas tu Mak Lang dapat
gula putih daripada CSR. Terima kasih Hafizu. Semoga Allah memberkati, Allah melariskan segala jualan Hafizu, supaya Hafizu dapat membantu. Sebab Hafizu ni juga buka untuk siapa-siapa yang nak memberi sumbangan kan. Siapa yang nak memberi sumbangan pada golongan-golongan yang kurang berkemampuan. So dia juga ada menyediakan package-package untuk asnaf. Okay. So package page Hafizu apa Hafizu je kan? Kan page Hafizu. Betul tak? Kalau Mak Lang tak silap. Kalau silap boleh betulkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Mas. Kak Mas boleh tak tolong tagkan Hafizu? Mak Lang dapat hadiah daripada dia ni. Baru sampai. Alhamdulillah. Ya Allahu Akbar. Sweet koma ni. Okay. So Alhamdulillah. So hari ni insyaAllah Mak Lang akan bawakan topik tentang bahagiakah aku. Okay, so siapa yang baru masuk, Kak Ju menonton Mak Lang daripada mana? Kak Mas menonton Mak Lang daripada mana? Kak Mas clear tak audio dan video Mak Lang? Okay, then boleh komen, boleh bantu Mak Lang untuk kita sebarkan aura bahagia, kita sebarkan aura kasih sayang kepada lebih ramai orang. Bantu Mak Lang untuk share kan kepada grup-grup community yang you guys ada. Okay, tag rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita untuk sama-sama menonton supaya mereka juga dapat sesuatu daripada sharing yang Mak Lang nak buat sekejap lagi. Okay, malam ni sekejap lagi kita ada kelas. Tak apa. Okay, nanti Mak Lang share link ni dekat Hafizu. Okay, so apa ni? So, bahagiakah aku? So sentiasa tanya diri kita, bahagiakah aku? Cukup bahagiakah aku hari ni? Cukup bahagiakah aku selama ni? Soalan ni selalu Mak Lang tanya di Mak Lang sebelum ni. Okay, thank you Kak Mas for sharing. Okay, then Alhamdulillah, walaupun benda ni sepatutnya topik ni Mak Lang dah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Mak Su. Okay, so sepatutnya Mak Lang dah bahaskan topik ni. Sharekan topik ni pada minggu lepas. Tapi Mak Lang dapat sesuatu hikmahnya. Mak Lang live hari ni sebab Mak Lang dapat sesuatu yang Allah bagi semalam. Mak Lang dapat konkludekan kepada 3 poin. 3 poin yang menentukan macam mana untuk kita ukur tahap kebahagiaan kita. Bahagia pun boleh ukur. Tahu? Bukan tudung je boleh ukur. Kak Mas menonton daripada Batu Cave. Okay, so macam mana cuaca kat sana? Okay, so daripada topik ni, apa yang Mak Lang dapat adalah daripada 3 poin ni. Macam mana untuk siapa yang rasa dia belum bahagia, so boleh identify 3 perkara ni. Dan siapa pun yang dah mula rasa bibit-bibit kebahagiaan tu, so boleh juga sentiasa sentiasa check 3 perkara ni. Apa yang boleh menjadi kayu ukur kita, di manakah sebenarnya level kebahagiaan kita. Okay, so ready ke ready? Mak Lang nak kongsi ni. Kalau dah ready, boleh komen ready. Hujan di bumi Batu Cave. Alhamdulillah. Kan, hujan rahmat tu. Hujan kan rahmat Allah kan, limpah-limpah nanti. Kan Nilofa cakap, apa ni, kurniakan aku rezeki yang apa ni, seperti hujanmu yang lebat. Betul ke kan? So, ayat Mak Lang tak adalah semanis ayat dia. Ayat dia sedap, buat jadi doa kan. Tu yang dapat jadi macam tauladan untuk kita. Okay, so Batu Kiki pun hujan juga. Alhamdulillah. Kalau hujan lebat ke, hujan ke, doa, submit lah apa benda yang kita nak. Kan? Sebab masa tu adalah masa di mana waktu alfa. Kalau hujan lebat tu, dia highly alfa. So submit lah apa benda nak submit. Rasa nak mengadu ke Allah pun mengadulah time tu. Sebab air itu merakam. Sebab telah dia masa hujan, masa mandi, bagus untuk kita submit sesuatu yang baik untuk kita. Kan doa yang tak baik tak best pula, sebab benda tu datang pada kita kan. Kita tak nak sesuatu yang tidak baik untuk kita, betul tidak? Okay, so perkara yang pertama, ready ke ready ni? Alhamdulillah. Tag kawan-kawan kita, sahabat-sahabat jutawan kita. Okay, so poin yang pertama untuk kalau kita nak tahu kita ni bahagia atau tidak. So poin yang pertama adalah
kita kena tengok bagaimana kita merespon pada setiap sesuatu perkara yang berlaku. Betul tak Makna? Air ni sifat. Ya betul. Betul tak? Air sifatnya merakam. Mawar juga adalah sifatnya merakam. Sebab itulah Makna amalkan mandi bunga. Dan doa sentiasa doa yang baik-baik kan. Mawar pun ada high vibration. Sebab itulah Makna amalkan mandi bunga. Okay. So, Makna dah bagi poin yang pertama tadi. Kita kena sentiasa tengok bagaimana kita merespon kepada setiap perkara yang datang pada kita setiap hari. Itu menentukan kita ni bahagia atau tidak. Okay. So bagaimana kita merespon bila kita nampak anak tumpahkan air, bagaimana kita merespon bila kita tengok anak kita panjat meja, bagaimana kita merespon bila kita tengok suami kita campak baju kotor dia merata-rata, bagaimana kita merespon bila kita tengok isteri kita malas basuh pinggan. Kita nampak macam dia malas kan, macam dia tak rajin, sedangkan mungkin dia sedang berehat kan, ambil nafas sekejap sebelum nak basuh pinggan tu. Okay. So, bagaimana kita merespon perkara tu? Bagaimana kita merespon bila orang tiba-tiba keluar daripada simpang tanpa beri laluan pada kita, ataupun dia tiba-tiba masuk ke lorong berlainan tanpa signal. Bagaimana kita merespon pada perkara-perkara macam tu? Bila ada sesuatu perkara yang tidak menjadi aib macam kono je tu. Bila sesuatu perkara yang datang pada kita, apa pun, tak kisahlah benda tu bagi kita mungkin tak best, dia punya rasa dia tu, bagaimana kita merespon, ataupun benda tu buat kita tak selesa, bagaimana kita merespon pada benda tu. Adakah kita marah, adakah kita merungut, adakah kita blame orang tu, torture orang tu. Bagaimana kita merespon tu menentukan kita ni bahagia ataupun tidak. Okay, dapat ke dapat ke malah laju sangat. Sebab sekejap lagi kita ada kelas kan, pukul 9.30. Kan cikgu dah panggil masuk kelas, nak murid duduk sini lagi. Okay. So, itu adalah satu perkara yang bagi Mak Lang aha sangat. Dia adalah aha moment pada Mak Lang untuk tahun ni. Dia adalah satu turning point bagi Mak Lang pada tahun ni. Sejak Mak Lang belajar dengan seorang guru Mak Lang ni, dia sentiasa cakap latihan respon. Bagaimana kita merespon. So bila Mak Lang betulkan respon Mak Lang dalam setiap perkara yang datang kan, yang biasanya kalau orang biasa dia akan macam mungkin akan marah, mungkin akan komplain, mungkin akan macam menambahkan lagi api, percikan api dekat bara yang dah nak terpadam. So kita percikkan api lagi, so api marah tu lagi marak. So bagaimana kita so daripada situ Mak Lang belajar. Bila satu situasi datang, Mak Lang akan sentiasa diam dulu dan cuba cari apa benda yang boleh Mak Lang syukur dulu. So daripada situ macam kadang-kadang bila orang marah, Mak Lang boleh gelak. Kan? So macam bila kita gelak, orang akan macam minda dia yang emosi dia yang dah nak marah tu boleh terberhenti sekejap. Apa hal dia gelak pula ni? Kan? Tak ada benda yang kelakar. So macam mind dia akan macam confused. Hormon kortisol pun tak jadi nak keluar. So tak ada siapa berstres, semua bahagia. Kan, semua pun dapat melalui suatu perkara tu dengan baik. Alhamdulillah. Macam situasi hari ni dekat rumah Mak Lang, saluran tersumbat kan. So tak boleh nak basuh pinggan, tak boleh nak masak, tak boleh nak mandi. Kata sampaikan nak buang air pun, boleh ke tak buang air ni? Kita orang hari ni basuh pinggan dekat luar, dekat garaj depan. Hari ni buat kenduri tapi tak jemput orang lain sebab basuh pinggan kat luar. Padahal saluran tersumbat kat dapur kan. Alhamdulillah. Benda tu macam kelakar, semua macam happening. Boleh main inai-inai lagi. So macam hari ni pun tak masak, ayah Mak Lang belikan lauk. So kita orang just masak nasi. Masak nasi pun adik Mak Lang tolong masakkan tadi. So rasa macam rasa best rasa best. Bila macam dah buat semua tu, baru Mak Lang rasa macam baru secah letih. Petang tadi rasa macam hilang tenaga rasa. Tapi dia happening, dia seronok. Rasa macam air ada tapi kita tak boleh nak buat apa-apa. Macam kelakar pun ada. Pasal dapat hadiah pula petang tadi kan. Lagilah macam berbunga-bunga hati ni. So sentiasa apa benda yang nak cakap kat sini, sentiasa control, berada pada tahap kesedaran yang betul. Mak Lang suka guna ayat tu. So bila kita berada pada tahap kesedaran yang betul, barulah kita dapat merespon dengan betul.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Anul. Kak Anul menonton Mak Lan daripada mana tu? Audio dengan video Mak Lan jelas tak? Okay, kalau jelas boleh komen jelas Okay. So topik kita hari ni adalah bahagia ke aku, Kak Anul. Okay. So Mak Lan bagi poin yang pertama, bagaimana untuk kita tengok kita ni bahagia atau tak bahagia. Tengok macam mana cara kita merespon pada setiap sesuatu perkara yang berlaku. Okay. So dah ready belum untuk poin yang kedua? So poin yang kedua adalah setiap apa yang berlaku setiap hari, apakah emosi yang kita gunakan? Apakah emosi yang kita gunakan? Sebab apa yang bonda moyang selalu cakap, modal kehidupan kita setiap hari adalah emosi kita. So bagaimana kita menggunakan emosi yang betul pada setiap perkara. Okay. So daripada emosi inilah yang akan membawa kepada satu lagi topik yang lebih mendalam. Tapi perkara ni sangat dapat membantu you guys untuk lebih bahagia. So bila Mak Lan belajar tentang perkara ni, dia macam satu piramid tau. Fasa kehidupan. Siapa yang join kelas 90 hari Mak Lan, dia dapat dah benda ni. Kan? Ingat tak? Kak Mas, Mak Su, Kak Ju, kan? So tentang 4 fasa kehidupan. So nanti Mak Lan akan bahaskan fasa by fasa. Okay. So emosi apa yang kita gunakan? Macam tadi kita dah tahu, kita dah tengok bagaimana kita merespon pada sesuatu perkara. Contoh macam kita punya marketing kita stagnan ke, dia tidak berlaku apa-apa, sebarang improvement. So apakah emosi yang kita nak keluar? Adakah kita perlu sedih? Adakah kita perlu marah? Orang yang buat Facebook tu, adakah kita perlu kecewa? Bagaimana kita menggunakan, bagaimana kita memilih emosi yang betul untuk kita letakkan dalam sesuatu perkara. Itu akan menentukan kita ni bahagia atau tak bahagia. Okay. So make sure so bila you guys dah go through, bila Mak Lan dah share tentang 4 fasa kehidupan ni, 4 fasa emosi ni akan membantu you guys untuk merespon dengan betul, menggunakan emosi dengan betul pada sesuatu perkara. Okay, boleh ke boleh? Okay. So adakah macam bila kita tengok anak kita mungkin dia terlambat bangun hari ni, adakah kita perlu marah? Okay. Bila kita tengok dalam pinggan, dalam sinki penuh dengan pinggan-pinggan yang belum dibasuh, adakah kita perlu marah? Okay. Bila kita tengok baju belum bersidai, adakah kita perlu marah? So emosi apa yang kita selalu gunakan, itulah akan membentuk siapa kita, akan membentuk bagaimana hati kita berfungsi. Okay. So macam apa yang selepas Mak Lan belajar merespon, selepas Mak Lan belajar latihan merespon, Mak Lan belajar menggunakan emosi yang betul pada suatu perkara. Kadang-kadang kita manusia, kadang-kadang pun kita akan tersasar sikit daripada track tu. Tapi cepat-cepat. Sebab tu kena sentiasa berada dalam kesedaran yang betul. So bila kita betul-betul kita dah realise, asal aku nak marah pula kan? Terus cari apa benda yang boleh kita syukuri. Sebab amazingnya, the power of syukur ni, apa yang Mak Lan boleh rasa, bila kita syukur ni, dia terus shut offkan segala emosi-emosi yang tidak positif yang pernah berada pada minda kita. Okay, emosi tu di sini tahu, bukan di sini. Hati adalah rasa. Hati mengeluarkan rasa. Emosi semua kat sini. Sebab hormon semua daripada sini. Okay. So sebab itulah kalau kita tengok dekat luar sana, banyak orang kongsikan tentang bagaimana untuk ada minda yang baik, minda yang bagus, minda yang powerful. So daripada situlah kita kena kawal bagaimana kita merespon, bagaimana kita menggunakan emosi dengan betul dalam semua perkara yang kita lalui setiap hari. So apa pun yang kita buat, sentiasa berada pada tahap kesedaran yang betul supaya kita menggunakan emosi yang betul dan kita akan memberi respon yang betul. Okay, so boleh setakat ni dah poin yang kedua. So Mak Lan kalau boleh jelas, Mak Lan nak masuk poin yang ketiga. So kalau ada soalan, so terus drop soalan dekat bawah. Okay, nanti insyaAllah Mak Lan akan jawab satu per satu. Okay, then poin yang ketiga adalah
Hai Zira. Assalamualaikum Zira. Okey. Masih hujan ke dekat sana? Kat sini dah berhenti dah. Okey, so point yang ketiga adalah apa benda yang kita kena identify adalah apakah kata-kata yang kita selalu gunakan. Adakah kata-kata kita tu lebih kepada ke arah positif ataupun kata-kata tu adalah lebih kepada ke arah yang tidak positif. Macam apa yang Makna pernah share tentang disiplin kata. Benda ni Makna dapat daripada Pak Nasrullah, Magnet Rezeki. So, Alhamdulillah daripada situlah Makna cuba merubah. Ubah cara hidup Makna. Bagaimana Makna kata-kata. Kan? Apa saja perkara yang tidak positif, terus twistkan kepada sesuatu yang positif. Okay? So, bagaimana? Alah, cun filter Zira. Cun filter. Okay? So, bagaimana kita berkata-kata setiap hari. Contoh macam apa yang kita cakap dekat anak kita. Sebab apa yang kita cakap, terutama sekali untuk anak-anak kan. Anak-anak yang bawah umur 7 tahun. Bila bawah umur 7 tahun ni, diorang ni macam sponge tau. Diorang menyerap segala apa yang kita cakap. So kalau sebab bila dia menyerap, dia tak tapis. Dia tak tapis benda tu positif ataupun tidak. So sangat penting pada tahap ni kita kita bercakap sesuatu yang positif sahaja. Okay. So, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Jas. Kak Jas, Syah Alam masih Kak Jas Syah Alam hujan ke? Dekat sini dah berhenti dah hujan. Okay, ambil semangat aura good gitu Kak Jas. Tu yang saja nak pakai filter ni kan. Sebab nak buat kening sendiri tak pandai. Okay. So, aware. Buat disiplin kata tu. Bila kita rasa macam ada sesuatu, contoh macam anak kita dia lambat. So cakap, cepatlah sikit dek. Kenapa apa lagi tunggu. Janganlah cakap. Biasa kita akan cakap, lambatlah awak ni. Cepatlah sikit. So lambat tu tak best. Satu benda yang tak positif. Tukarkan kepada awak ni tak cepatlah. Cepatlah sikit siap. Okay. Ataupun malas. Kenapa malas sangat ni? Tak anak mak, kenapa tak rajin hari ni? Kenapa rasa tak rajin hari ni? So tukarkan malas kepada tak rajin. Lepas tu apa lagi? Masalah tukarkan kepada bungkusan hadiah daripada Allah. Ujian adalah cabaran. Ujian adalah cabaran. Ujian juga boleh digunakan sebagai satu bungkusan hadiah daripada Allah. So tukarkan perkataan-perkataan yang kita selalu guna setiap hari. Okay, so boleh ke boleh? Kalau boleh komen boleh. Kenapalah tangan malam merah hari ni? Sebab malam menginai rambut orang hari ni. So tangan-tangan malam sekali berinai. So malam ni kita nak inai tangan pula. Feeling-feeling pengantin gitu kan. Okay, so daripada 3 poin ni you guys akan cuba dalam setiap apa pun yang you guys buat, identify 3 perkara ni. Okay, bagaimana nak respon, apa emosi yang nak guna dan kata-kata yang kita pakai. Selalu aware tentang 3 perkara ni. Okay. So, daripada kita nak tahu juga apakah sebenarnya yang membuatkan kita tak bahagia. Yang membuatkan kita tak bahagia ni kita kena tahu kenapa. Sebab kadang-kadang bila kita tak tahu punca, kita tak tahu apa benda yang bagaimana untuk kita merespon. Dan bagaimana untuk kita tahu benda tu yang menyebabkan selama ni kita tidak bahagia. Okay, apa yang Makna dapat identify sepanjang seminggu ni, Makna brainstorm tentang topik bahagiakah aku ni. Makna dapat jumpa 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 punca kenapa kita tak bahagia. Yang pertama Makna dapat sebab kita takut pada makhluk. Takut dekat lepas tu kita takut dekat tali pinggang lah. Tali pinggang tu faham kan? Tali pinggang tu apa? Kan? So kita takut benda tu. Kita takut pada sesuatu yang daripada makhluk lah. Takut pencuri ke, peragut ke. Kita suka takut pada makhluk. Takut nanti jadi apa-apa lah benda segala kan. So sebenarnya bagaimana dulu Makna pun penakut juga kan. Bukanlah berani sangat pun kita kan. Tapi Makna cuba twist main Makna kata, ya Allah, takut tu hanya untuk Allah. Kita hanya takut pada Allah.
Kan? Maknam dulu, macam tu lah Maknam buat. Dulu Maknam penakut. Serius, Maknam penakut. Semua benda nak takut. So Maknam ada, bila Maknam realize benda tu lah selama ni yang menghalang Maknam daripada untuk pergi lebih jauh. Untuk lebih bahagia, untuk lebih rasa jiwa tu rasa bebas. Daripada segala pergantungan kepada makhluk. So, takut itu hanya untuk Allah. Okay? So, yang kedua, sangkaan yang bukan-bukan. Suka menyangka, padahal benda tu tak ada apa pun. Tapi suka sangka benda yang bukan-bukan. Kan? So, kalau kita rasa macam, sebab tu, hidup kita macam, kan aku dah kata, mesti jadinya. Sebab apa? Allah menurut sangkaan hamba-Nya. Kalau kita sangka macam tu lah jadi. Kan? Betul ke betul? Sebab tu kena sentiasa jaga sangkaan kita. Sebab kita yang fikir, hidup kita ni, kita nak Allah yang bantu untuk uruskan, aturkan. Dan pandu setiap langkah yang kita nak buat setiap hari. Jadi, Allah sentiasa beri yang terbaik untuk kita. Dan setiap apa yang daripada Allah tu semua indah-indah. Jadi, sebab itulah kita kena jaga sangkaan kita. Semua sangkaan yang baik-baik saja. Okey, dan yang ketiga adalah tidak yakin dengan Allah yang Maha Pelindung, Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Pemberi rezeki. Segala sifat Allah tu kita tak yakin dengan Allah yang Maha mengaturkan segala sesuatu dalam hidup kita. Kita tak serah pun hidup kita dalam sebulat-bulatnya dekat Allah. Kita rasa macam kita yang mengawal diri kita sendiri, kita yang menjaga hidup kita, kita yang menjaga keluarga kita, kita yang membuat segala-galanya je lah. Kita anggap benda tu segala adalah atas usaha kita. Kita tak serah pun dekat dia. Kita tak bergantung harap pada dia. Kita tidak bersandarkan dia. Itulah puncanya kita susah nak bahagia. Kita tidak mudah untuk bahagia. Okay, so dapat ke dapat? Dan yang keempat adalah kita banyak takut, banyak risau, banyak bimbang kepada sesuatu perkara yang tidak perlu. Kita menghabiskan energi kita, emosi kita, masa kita kepada sesuatu yang tidak perlu. Semua benda nak risau, semua benda nak takut. Tak ada apa-apa pun. Kan? Allah memberi sesuatu pada kita tepat pada masanya. Just go with the flow. Sentiasa percaya apa benda yang Allah bagi dekat kita. Sentiasa cari apakah hikmah yang Allah dah tentukan dekat kita. Kan? So bila kita sentiasa realize benda ni, kita hanya bergantung kepada Allah, kita bersandar kepada Dia. So segala apa hidup kita semua dalam jagaan Dia. Bila kita keluar rumah ataupun bila kita turun pada katil, bismillahirrahmanirrahim, Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allah akan sentiasa jaga kita, pelihara kita. Banyak lagi baca ayat kursi setiap kali selepas solat fardu. Allah akan sentiasa pelihara kita. Al-Kahfi setiap hari akan bantu kita daripada difitnah. Banyak sangat banyak benda yang Allah dah turunkan dekat kita. Allah dah bagi dekat kita melalui Nabi Muhammad SAW, daripada nabi-nabi sebelumnya. Bagaimana untuk kita bergantung 100% dengan Allah. Allah dah tunjuk dah. Cuma kita je yang tak buat dan kita tak yakin. Kadang-kadang bila macam kita takut. Contoh takut hantu kan. Baca ayat kursi, tapi kita mesti lagi ada rasa takut. Kita tak rasa yakin yang Allah sedang melindungi kita. Tu kesilapannya. Kan? Kita baca ayat kursi, hukum kami baca ayat kursi, tapi kita tak yakin Allah pelihara kita. Tiba-tiba gambar malam keras tadi, sejuk sangat kot Kak Jas. Dia beku sekejap. Okey, dah berapa dah ni? Dah 9.33, cikgu dah panggil nanti. Okey, dan yang kelima adalah belief system yang diprogramkan pada perkara yang tidak perlu. Kepercayaan kita. Apa yang kita percaya? What you believe. When you believe what you believe, your belief come true. Apa yang kita percaya akan menjadi sebagai satu pegangan dalam hidup. Dan ia akan menentukan apa yang akan jadi dalam hidup kita. So, percaya pada perkara yang betul. Perkara yang perlu. Kan? Okay? So, identify 5 punca-punca ni ada tak dalam hidup kita sekarang? So kalau ada, terus tukar, terus tukar. Sebab kita nak bahagia kan. Sebenarnya bahagia tu sangat mudah. Sangat mudah. Tapi nak tak bahagia itulah yang membuatkan kita macam memerlukan satu energi yang sangat kuat. Banyak waste energi, banyak waste emosi, konon-konon berkorban, rasa diri berjasa sangat.
Kan? Itu yang membuatkan kita tidak bahagia sebenarnya. Bila kita rasa macam kita ni terlalu berjasa, banyak sangat benda berkorban dalam keluarga ke, apa benda ke, dalam persahabatan, dalam bisnes ke, itu yang membuatkan kita tidak bahagia. Lepas tu suka takut risau benda yang bukan-bukan, padahal tak ada apa-apa. Kan? Okay, betul tu malah. Ini saya lepaskan sesuatu yang saya pegang selama 2 tahun. Saya letakkan niat semuanya kerana Allah. Saya yakin Allah sentiasa bersama. Alhamdulillah Zira. Bagus. Melepaskan sesuatu, lepas bila kita genggam, tapi benda tu sebenarnya memeritkan kita. Benda tu sebenarnya membuatkan diri kita lebih worse, membuatkan diri kita tidak bahagia. So melepaskan itu adalah lebih bahagia. Lepaskan, serahkan pada Allah, biarkan Allah sendiri yang aturkan segala-galanya. Allah yang jaga. Macam anak-anak kita, mak ayah kita, suami kita, isteri kita, sahabat-sahabat kita, ejen-ejen kita, dropship kita, apa kan, kita punya team, staff kita ke apa ke, klien kita, kan. Kita sendiri yang nak pilih bahagia atau sebenarnya. Ya, betul kak. Kehidupan ini adalah satu pilihan. Kita yang pilih nak bahagia ataupun tidak. Apa benda yang kita buat setiap hari, apa yang kita cakap, apa yang kita fikir, apa yang kita tengok, apa yang kita dengar, apa yang kita sangka, itu semua pilihan kita. Sama ada kita nak sesuatu yang membahagikan ataupun tidak. Okey, itu semua pilihan kita. Jangan salahkan orang lain. Semuanya salah kita. Saya yang salah. Kita yang salah. Kita yang tidak memilih jalan kepada kebahagiaan. Kita memilih kepada zon sengsara. Ni dah masuk sedikit dah. Okey. So apa benda yang Mak Lan nak bahaskan esok insya-Allah, tentang 4 fasa kehidupan. Okey. So itu Mak Lan dah kongsikan tadi, apakah punca-punca yang buatkan kita tidak bahagia. Dan ada 3 perkara yang guys boleh identify setiap hari untuk melihat tahap kita berada di tahap mana sekarang. Okey. So Mak Lan nak 2021 kita semua dah menjadi seorang yang baru. Seorang yang bahagia, seorang yang berada dalam dalam fasa yang segala-galanya daripada Allah itu indah, dan hidup kita sentiasa indah, dan kita berada dalam dalam sesuatu yang sangat indah Allah bagi kepada kita. Okay, so Malam tak bercadang nak bercakap panjang sebab kejap lagi kita ada kelas kan. Okay, so terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Allah mudahkan hari ini nak sampaikan topik ini pada you guys. Alhamdulillah. Ya Allah, thank you Allah. So Malam rasa macam subhanallah. So Allah sentiasa beri tepat pada masanya. Malam percaya tu. So Malam Allah dah, sepatutnya kita bahaskan topik ni last week, tapi Allah bagi pada hari ini. Nampak? Kan? Allah sentiasa bagi tepat pada masanya, dan Allah sentiasa bagi yang terbaik untuk kita. Okay? So ada sebabnya kenapa Allah suruh kongsikan hari ini. Okay, so kita just go with the flow. Okay, so Alhamdulillah, terima kasih pada siapa yang join. Semoga Allah permudahkan urusan you guys. Bagi yang berniaga, Allah lariskan perniagaan you guys. Allah permudahkan segala urusan you guys dengan pelanggan, dengan tim-tim you guys. Okay, then jom jadi orang yang bahagia, jadi orang gila. Sebab orang yang gila tu sentiasa bahagia. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.